Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke berita kita. Jadi hari ini saya nak buat satu update pendek sikit khas mengenai COVID-19 dan movement restriction ataupun had pergerakan yang telah dikuatkuasakan di Malaysia ni. Jadi yang pertama sekali kita nak kena ingatlah bahawa keadaan di Malaysia tentang COVID-19 ni semakin meruncing kerana angka jangkitan sedang berganda-ganda. Jadi bila pihak kerajaan membuat keputusan untuk mengambil tindakan menghadkan pergerakan rakyat Malaysia ni, ini adalah satu usaha untuk menyekat tersebarnya penyakit COVID-19 ni dengan lebih teruk lagi. Jadi tujuan utama untuk kita lakukan hadkan pergerakan ini adalah untuk memastikan bahawa jika anda sakit, anda kekal di tempat di mana anda berada dan jangan bawa penyakit itu ke tempat lain. Dan sebab itu kita tengok ini dilakukan kerana apabila keadaan di Itali menjadi teruk, ramai orang yang mula lari daripada tempat duduk mereka balik ke kampung, dan ini telah mengakibatkan keadaan menjadi bertambah-tambah teruk di Itali. Jadi di sini kita kena beringat supaya kalau kita berada di Kuala Lumpur, kita bekerja di Kuala Lumpur, kalau boleh jangan balik ke kampung dan membawa penyakit itu ke kampung. Memang mungkinlah kita fikir bahawa di kampung tu nampak macam lebih selamat, lebih bersih, lebih hijau dan lebih segar. Ya, memang betul, tetapi kitalah yang akan membawa penyakit tu balik ke kampung. Jadi tempat yang kita sangka selamat itu akan menjadi tidak selamat, dan kita membawa balik penyakit kepada saudara-saudara kita di sana, mak bapak kita di sana, mak cik kita di sana dan ipar dua kita di sana. Jadi kalau bolehlah kita kena memikirkan keadaan keseluruhannya lah. Kalau boleh janganlah bergerak balik ke kampung, dan jangan jadikan 2 minggu had pergerakan ini sebagai pesta cuti pula. Pasal bukan itu tujuannya ialah untuk mengurangkan risiko jangkitan. Jadi kalau kita dah tak boleh pergi kerja selama 2 minggu, tolong jangan balik kampung, duduk di sini dan carilah aktiviti apa nak dilakukan di rumah supaya tak kita keluar berlega-lega, merata-rata, merayau dan menjadikan keadaan lebih teruk lagi. Ini 2 minggu saja, jadi bukanlah lama mana sangat pun. Dan bukannya kita tak boleh nak makan kerana kedai runcit, supermarket semua dibuka macam biasa. Tapi kurangkanlah kalau kita pergi keluar tu, tak payahlah bawa seret anak beranak semua keluar, anak-anak semua. Kita sebagai ketua keluarga, kita keluarlah pergi cari barang-barang makanan apa yang perlu dan bawa baliklah. Kalau boleh belikan barang makanan tu untuk 2-3 hari sekali lah. Pasal kita semua ada peti ais kan, jadi sayur pun boleh bertahan dalam peti ais 2-3-4 hari. Jadi kalau boleh beli untuk seminggu lagi bagus. Kalau tidak, mungkin beli untuk 2-3 hari. Kalau awak peti ais awak kecil, belikan untuk 2-3 hari. Dan duduk kekal di rumah. Bukannya susah kita nak cari apa aktiviti nak lakukan di rumah. Boleh aja kita nak buka selongkar balik rumah, kemaskan balik, aturkan balik. Jadi dalam tempoh 2 minggu ni kita boleh uruskan rumah kita, mungkin repair apa yang rosak ke, kan, jadikan sebagai satu projek dengan anak-anak. Mungkin basuh kereta ke, buka keluar semua benda, cucikan bersih-bersih, supaya selepas 2 minggu ni rumah kita bersih, kereta kita dah jadi makin kemas dan teratur. Dan mungkin masa itulah kita nak mungkin pilih barang-barang kita nak kumpulkan untuk dibuang ataupun untuk disedekahkan. Dan masa tu juga kita boleh sebenarnya di rumah ni macam-macam aktiviti boleh kita buat. Mungkin kita boleh belajar memasak kepada mereka-mereka yang mungkin sebelum ni jarang memasak kerana mungkin sibuk ke apa kan. Ada peluang sekarang ni untuk kita duduk di rumah, buka cari kat YouTube tu macam-macam ada. Kita belajarlah memasak ke, belajar bertukang ke sikit-sikit. Kalau ada kain-kain lebih tu, belajar-belajar nak potong, buat baju ke, buat apa ke, buat beg ke, kan, boleh macam-macam kita lakukan. Dan mungkin kita boleh ambil peluang ni juga untuk duduk di rumah dan mengulang kaji lah apa-apa yang kita nak ulang kaji. Mungkin ada ilmu-ilmu yang kita nak cari, boleh kita duduk di rumah dan kita cari waktu ni. Macam-macam ilmu dah boleh datang ke rumah kita sekarang melalui internet. Jadi kita boleh duduk di rumah dan menggunakan internet tu sebagai satu sumber ilmu, sesuatu yang bagus, dan boleh kita cari ilmu dan kita belajar di rumah. Bawa anak-anak sekalipun tak apa masalahnya kan. Itulah saya punya nasihat lah. Pasal kita jangan sebarkan benda ni. Yang ini yang paling penting sekali, jangan disebarkan. Jadi kalau mereka-mereka yang dah balik kampung tu, yang sebelum dapat, ialah memang dia bagi sampai 18 hari bulan, iaitu semalam lah, pukul 12 tengah malam.
Tapi sebenarnya kalau virus itu dah ada pada anda, ia dah memang ada pada anda lah. Jadi kerajaan hanya bagi had pasal sebagai satu administrative purpose. Kalau dia tak ada bagi masa dan macam mana, pasal bila dia nak start enforce. Tapi ia tidak bermakna ada orang buat jenaka kata, oh jadi sebelum pukul 12 malam tak berjangkit lah. Bukan, benda tu berjangkit. Tapi macam mana kita nak buat benda tu? Jadi dibagikan satu timetable lah supaya tak ada orang terkejut bila cakap terus tak boleh bergerak, nanti mungkin takut orang terkejut dan menjadi lebih parah lagi keadaan. So dia bagi masa untuk kita boleh keluar beli barang-barang dan balik-balik duduk ke rumah. Tapi kalau awak dah balik ke kampung, kalau boleh saya minta awak pergilah lapor diri ke balai polis, beritahu kata saya sebenarnya dah balik ke kampung daripada tempat sekian-sekian. Jadi setidak-tidaknya boleh membantulah pihak kerajaan untuk mengadakan database siapa dah pergi ke mana, dah bergerak ke mana. Bukan apa, keadaan ini boleh membantulah mereka untuk menjejak sumber-sumber kalau ada jangkitan baru. Pasal pada mula 2 minggu lepas mereka mula nampak orang kata sporadic infection, di mana kita tak tahu dari mana datangnya benda tu. Saya tak ada menunjukkan dia orang tak pergi ke luar negara, tak ada pergi ke China, Jepun, Korea ataupun mana-mana tempat yang dikirakan berisiko tinggi, tiba-tiba muncul penyakit tu. Jadi bila dia kira cari balik, jumpa bahawa ada perjumpaan di tempat di Kuala Lumpur, iaitu di Masjid Tabligh, antara salah satu punca. Jadi di situ dah nampak satu punca lah. Jadi itu membantu sebenarnya. Jadi sekarang ni siapa-siapa yang terasa mungkin mereka dah ada berjumpa dengan siapa-siapa yang terlibat, yang dikatakan mungkin sudah berjangkit, juga pergilah buat pemeriksaan doktor. Kita semua kena ambil tindakan sebenarnya. Kita nak kata kerajaan tak betul, tak elok, tak apa. Memanglah kita semua pun ada yang tak elok dan tak betul. Dan bukan masanya untuk kita mencari salah sekarang ni. Ialah masa untuk kita membantu untuk memperbaiki keadaan. Oleh itu saya minta sangat-sangatlah untuk semua yang menonton hari ini untuk mengingatkan di masing-masing dan juga kawan-kawan, jangan balik kampung, duduk di mana kita dah ada, kecuali kalau mungkin ada keperluan. Pasal dia bagi pun senarai pengecualian. Kalau kita ada ibu bapa yang tak sihat di kampung, boleh pergi. Tapi bolehlah, kalau boleh tunjukkanlah bukti surat sakit mak bapak tu. Jangan kita main gunakan sebagai alasan. Lepas tu jangan bawa balik dengan seluruh keluarga. Kalau betul kita nak pergi menjaga, biarkan anak-anak kita kat sini, dengan orang rumah kita balik tengok kan macam mana, apa yang perlu dilakukan. Ni kita bawa balik semua, jadi macam-macam lah cerita lain dan masalah lain yang akan timbul kepada diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Yang mana student-student yang kena balik itu, kalau dah balik pun kita harap pihak universiti mungkinlah boleh koordinasikan dengan siapalah Majlis Keselamatan Negara ke, dan kongsikan alamat student-student yang dah ada kat tempat mana, dan mungkin kalau ada adaan baru punya outbreak, mungkin boleh kita trace dari mana puncanya datang benda tu. Ini sebenarnya satu yang penting bila kita boleh traceability kat mana puncanya, ini akan dapat membantu mengurangkan risiko jangkitan terus. Pasal virus ni dia mempunyai gestation period ataupun period dormant ataupun tidak mendatangkan kesan yang lama. Ada yang kata 14 hari, ada yang kata sampai 21 hari baru nampak kesan demam ke apa ke. Dan ada pula kajian baru yang menunjukkan bahawa lepas kita dah baik pun, virus tu masih lagi berada di dalam badan kita sebagai untuk satu tempoh yang agak lama juga selepas itu. Jadi ini menjadikan virus ini sesuatu yang sangat baru dan sangat pelik nak kata, tapi orang pasal doktor-doktor semua masih belum memahaminya dengan sepenuhnya. Jadi kita sendirilah kena mengambil tindakan dan membantu sebanyak mana yang kita boleh. Okey, kalau awak dah tengok sampai sini, saya minta maaf lah kalau celoteh panjang sangat. Tapi saya nak ucap terima kasih lah, dan tolonglah kongsikan dengan kawan-kawan dan ingatkan mereka supaya tidak balik kampung. Tolong. Jangan kita bawa penyakit kita ke kampung halaman kita yang kita rasa selamat dan bersih dan segar itu. Nanti kita pula menjadi punca kerosakan di sana. Apapun, kalau awak suka video ni, tolonglah kongsikan dengan kawan-kawan kalau ada manfaat untuk dikongsikan. Kalau suka, tekan butang like, dan kalau kali pertama anda datang ke sini, awak tolong tekan butang subscribe lah untuk bantu kita, dan tekan butang loceng untuk dapat notifikasi segera apabila kita membuat video-video baru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Berjumpa lagi, insya-Allah.